Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini fokus minggu depan, anda bersama Ehsan Dahlia. Pastinya banyak perkara untuk kita lihat dan juga kita jangkakan apa yang berlaku sepanjang mungkin minggu hadapan, terutamanya berkaitan dengan politik dan juga keadaan situasi semasa berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama yang mungkin akan menjadi perbincangan dan juga menjadi hala tuju yang akan dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia adalah berkaitan dengan politik Malaysia, situasi dan juga keadaan semasa politik termasuk keputusan UMNO tangguhkan pemilihan 18 bulan yang dikatakan tidak sah. Dan selain daripada itu, kita juga melihat kepada status terkini jumlah jangkitan COVID-19 dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini saya akan bawakan perbincangan lanjut selepas ini, dan seterusnya adalah berkaitan dengan kita nak melihat kepada fasa berjalannya pemulihan negara ataupun program pemulihan negara ini dan juga perkembangan berkaitan dengan Majlis Pemulihan Negara ataupun MPN. Selain daripada itu, Arab Saudi mula menerima jemaah umrah antarabangsa secara berperingkat bermula 9 Ogos 2021. Dalam pada itu, pada 10 Ogos 2021 merupakan sambutan awal Muharram atau Ma'al Hijrah. Dan pastinya yang menjadi tumpuan untuk hari ini dan juga esok khususnya adalah pelumba basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang yang tidak berdepan dengan masalah untuk mara ke suku akhir acara Kirin selepas muncul juara saringan ketiga di Velodrome Izu. Dan seorang lagi pelumba negara, Muhammad Syafirdaus Syahrum, yang beraksi pada saringan kedua terpaksa menempuh satu lagi perlumbaan selepas berlaku kemalangan di pertengahan perlumbaan. Dan juga pelumba muda basikal trek negara itu melakukan kebangkitan penuh bertenaga di repechage pusingan 1 untuk menempah tiket kesaingan suku akhir acara Kirin Sukan Olimpik Tokyo 2020. Tumpuannya pasti kita akan bawakan esok. Jadi kita saksikan ini rangkuman fokus minggu depan. Hari ini Malaysia mencatatkan 19,257 kes jangkitan baru COVID-19 dalam negara yang dicatatkan dalam tempoh 24 jam lalu. Yang mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan menerusi akaun Twitternya dengan kes baru itu ia menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 dalam negara kini melepasi 1.2 juta kes. Dan juga kalau mengikut jumlah dan juga peringkat negeri yang mana Selangor terus mengekodkan kes jangkitan harian tertinggi dengan melebihi 7,000 kes, dan ini diikuti Kuala Lumpur 2,450, Kedah 1,514, Johor dengan lebih daripada 1,100 kes, Sabah 1,255, Pulau Pinang dengan 959 dan Kelantan 930. Manakala Negeri Sembilan merekodkan 884 kes, Perak 774 kes dan Pahang dengan 714 kes. Dan juga pakar kesihatan awam ada yang berpendapat tidak mustahil kes baru COVID-19 di Malaysia boleh mencecah angka sehingga 30,000 kes baru dalam sehari dalam tempoh 1 atau 2 minggu akan datang. Jangkaan itu berdasarkan kepada 5 faktor termasuk kes yang melebihi angka 20,000 sehari sejak beberapa hari lepas, kadar kebolehjangkitan di semua negeri yang melebihi 1% dan juga penularan
penularan varian Delta. Itu apa yang dinyatakan oleh Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, yang katanya sekiranya digabungkan semua faktor itu, kemungkinan peningkatan kes yang ketara bakal direkodkan dalam tempoh terdekat. Sehubungan itu, bercakap dengan lebih lanjut untuk kita melihat kepada keadaan dan juga situasi semasa, mungkin jangkaan kita berkaitan dengan COVID-19 untuk tempoh dan juga minggu akan datang. Saya bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Ihsan. Ya. Baik. Prof, pertama sekali Malaysia diramal akan mencapai mungkin dalam jumlah 28 ke 30 ribu kes harian positif COVID-19 pada penghujung September ini. Sekiranya kadar pemberian 2 dos vaksin berada pada tahap 100 ribu sehari. Mungkin apa perancangan dan juga apa yang kita boleh jangkakan terutamanya sepanjang minggu depan melihat kepada trend harian jumlah jangkitan dan juga mungkin R0 di setiap negeri ini, Prof. Baik, Ihsan. Ianya sebetulnya kalau diberi kepada statistik atau gambaran-gambaran yang telah dinyatakan sebentar tadi, ianya memang sangat membimbangkan. Kalau bagi saya dalam bidang pengurusan risiko ini, ada benarnya kenyataan tersebut. Jadi tidak mustahil untuk kes ini di masa 2 atau 3 minggu lagi, atau kita beritahu beginilah, sehingga hujung September nanti memang ada kemungkinan untuk meningkat sehingga ke 30,000 sehari kes. Kalau kita lihat, beberapa buah negeri memang melonjak seperti mana yang Ihsan beritahu tadi. Kita ada Kelantannya, kita ada Johor, Sabah sendiri, tempat saya bertugas ini pun memang ada banyak berlaku peningkatan, Negeri Sembilan, Kelantan. So ini yang merungsingkan ataupun merisaukan kita. Kadar vaksinasi yang berlaku adalah pantas di negara kita ini. Proses pemberian vaksin memang kita turut dipuji oleh beberapa negara dengan pemberian vaksin kita yang sangat pantas. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu lihat aktiviti proses vaksinasi ini bukanlah satu-satunya aktiviti yang boleh membendung penularan risiko atau penularan penyebaran COVID-19 di negara kita. Seperti mana yang telah diberitahu oleh pakar-pakar sebelum ini, memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan sosio-politik kita, tuntutan ekonomi. Ini semua akan menyumbang kepada peningkatan penyebaran COVID-19. Ini yang merisaukan kita. Kita mungkin agak pantas dan kuat dari segi proses vaksinasi, tetapi yang lain-lainnya kita agak leka atau longgar. Dan saya juga turut dipahamkan dalam beberapa keratan akhbar yang saya baca dalam 1 atau 2 minggu yang lepas, terdapat juga pihak yang meminta supaya SOP dilonggarkan apabila proses vaksinasi kita ini meningkat. Kalau boleh saya kongsikan di sini, Ihsan, sedikit, berdasarkan daripada statistik, kita sebenarnya masih jauh lagi. Walaupun kita kata pemberian vaksinasi kita sangat pantas, tetapi kadar peratusan vaksinasi mengikut populasi dewasa, statistik yang saya ada pada 6 Ogos pada tahun 2021, pemberian dos pertama kita hanya baru mencapai 35%. Kalau nak mencapai immunity kelompok 80%, saya rasa masih lagi jauh perjalanan kita. Yang ini kita kena perlu fikirkan bersama-sama, Ihsan. Doktor, bila bercakap berkaitan dengan SOP dilonggarkan, dan pastinya ini antara perkara yang dituntut yang juga dimahukan oleh mereka yang telah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Tetapi menurut doktor, adakah ia wajar diberikan ataupun dilonggarkan kepada mereka yang telah pun menerima 2 dos vaksin, terutamanya berkaitan dengan SOP, rentas negeri dan sebagainya, menurut doktor? Baik, begini, Ihsan. Kita kena lihat begini, masyarakat perlu dididik, masyarakat perlu diberitahu, vaksinasi dan SOP adalah 2 kaedah yang saling melengkapi.
Kita tidak boleh tinggalkan yang satu apabila kuat yang satu. Maksudnya, dengan erti kata lain, kalau kita merujuk kepada kaedah kawalan risiko secara berkesan, penularan COVID-19 atau varian-varian lain yang ada dalam COVID-19 ini hanya boleh dibendung sekira kita memperkasakan kesemua langkah-langkah penularan ataupun langkah-langkah pencegahan penularan ini. Kita tidak boleh tinggalkan salah satunya. Sebab ianya, macam saya katakan tadi, ianya saling melengkapi. Ini yang ramai yang tidak faham mungkin. Dia kata apabila dia sudah vaksinasi, dia sudah kebal dan dia sudah boleh dilonggarkan SOP. Sebenarnya tidak. SOP masih tetap menjadi norma baru yang mesti diikut oleh semua orang, setiap individu, sehinggalah kita benar-benar dapat menurunkan kes ini mungkin kepada 1 digit. Ianya tidak mustahil. Bagi saya ianya sangat tidak mustahil. Ianya boleh dicapai. Boleh dicapai. Yang penting kita mesti bekerjasama, integrate semua kaedah-kaedah yang ada. Jangan kita tinggalkan, sebab macam saya katakan tadi, vaksinasi hanyalah salah satu kaedah bagaimana kita menguatkan antibodi badan. SOP itu masih lagi perlu. Sebab itu kawalan penjarakan, kawalan pergerakan dan sebagainya perlu dilihat dengan lebih perinci, dengan lebih diperketatkan lagi, perlu diberi perhatian yang serius. Jangan kita berlaku yang baru-baru, yang lepas-lepas berdasarkan pengalaman kita pada gelombang yang kedua, apabila kita nampaknya agak sudah memenangi peperangan dengan COVID-19, tiba-tiba kita mula leka. Kita mula cuai dengan SOP dan sebagainya apabila kita balik kepada norma lama. Adakan majlis pertemuan, adakan perjumpaan berkelompok dan sebagainya. Jadi ini perlu diberi perhatian. Sekali lagi saya beritahu, vaksinasi dan SOP adalah salah satu proses yang saling melengkapi. Kalau ditanya saya secara peribadi, saya agak keberatan untuk mengatakan bahawa vaksinasi, mereka yang sudah lengkap vaksinasi 2 dos ini, boleh diberi kelonggaran. Walau bagaimanapun, kita boleh lihat dan pertimbangkan mengikut syarat-syarat ataupun mengikut terma-terma yang tertentu. Yang itu boleh kita nilai dari segi keperluan dan sebagainya. Tetapi bagi saya pada masa ini kita bersabarlah. Kita bersabar dan kita lihat penurunan kes sehinggalah kita benar-benar yakin dengan penurunan kes itu, barulah kita benarkan atau longgarkan pergerakan rentas negeri ini. Menurut doktor, SOP dan juga vaksinasi 2 perkara yang melengkapi. Tetapi bagaimana pula untuk kita melihat kepada ancaman varian Delta ini, doktor? Varian Delta. Inilah juga salah satu perkara yang mungkin kita perlu lebih perhalusi lagi. Kalau saya lihat dalam beberapa rujukan penyelidikan yang dijalankan oleh beberapa buah negara, varian Delta ini sangat ganas, sangat pantas, lebih memberi kesan yang lebih serius. Severity dia, tahap severity dia lebih tinggi daripada varian-varian lain, dan kerana itulah dianya dimasukkan dalam VOC oleh World Health Organization, diletakkan di dalam variant of concern bersama dengan varian alpha, beta dan juga lambda. Jadi yang ini antara perkara-perkara yang perlu juga kita beri perhatian. Dan saya nak menarik perhatian, selain daripada SOP yang kita amalkan di sini ataupun yang kita laksanakan, kita juga perlu beri perhatian terhadap sistem ventilasi bangunan. Terutamanya bagi mereka-mereka yang masih lagi bekerja, organisasi yang masih lagi beroperasi dengan menggunakan bangunan. Kalau saya boleh bawa contoh di sini, hospital-hospital kita juga mempunyai sistem ventilasi. Bangunan-bangunan saya cukup yakin dan percaya bangunan Astro juga mempunyai sistem ventilasinya yang tersendiri. Dan mengikut kajian yang terkini, sistem ventilasi ini juga merupakan salah satu kaedah bagaimana varian seperti varian Delta ini merebak antara satu individu kepada satu individu yang lain. Jadi ini juga antara salah satu komponen yang mungkin
pihak kerajaan ataupun pihak bertanggungjawab KKM perlu melihat ataupun mempertimbangkan bagaimana kita nak menambah baik sistem ventilasi di bangunan-bangunan. Sebab dari segi penjagaan SOP secara fizikal mungkin kita berjaya kawal, tetapi bila disebut tentang varian VOC ini, maka ventilasi juga merupakan salah satu kaedah penyebaran varian-varian of concern ini. Ihsan. Baik, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin. Banyak perkara lagi yang nanti mungkin saya akan bersama-sama dengan Prof untuk kita bercakap lagi dan juga kita melihat kepada situasi semasa terutamanya berkaitan dengan COVID-19. Itu tadi pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan dan juga kita berada dalam bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan Ogos dan pastinya kita akan menyambut 31 Ogos sebagai hari kemenangan untuk Malaysia, khususnya hari kemerdekaan kita. Tetapi ini mungkin waktu dan juga tempoh yang sedikit berbeza dengan apa yang pernah kita lalui sebelum-sebelum ini. Mungkin kalau bercakap daripada tahun-tahun terdahulu sebelum kenalnya kita dengan COVID-19 ini, kita seperti biasa berada di kawasan-kawasan tertentu, acara sambutan dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan hari kemerdekaan atau hari kebangsaan serta hari Malaysia tahun ini disambut dalam suasana sederhana susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak lebih setahun lalu. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, penetapan Malaysia Prihatin sebagai tema adalah selaras dengan situasi negara pada ketika ini. Jadi sebagai kerajaan kita mengajak rakyat untuk sama-sama prihatin. Jadi Malaysia Prihatin ini bukan kerajaan sahaja yang prihatin. Kerajaan, rakyat, sektor swasta, sektor masyarakat sivil. Jadi kita semua harus prihatin bersama-sama dengan frontliners untuk memerangi COVID-19. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 pada Sabtu. Sebenarnya ini manifestasi dan aspirasi patriotisme. Ya. Saya selalu kata patriotisme ini ada dua komponen. Komponen yang pertama ialah maknanya yang kekal. Apa pun berlaku maknanya kekal. Yakni cinta kasih yang mendalam kepada negara. Lepas tu nak sambung lagi tak apalah, sepanjangkan lagi. Okay? Yang kedua ialah fokus. Misalnya zaman kita belum merdeka, fokus patriotisme ialah memerdekakan negara. Zaman kita dah merdeka, fokusnya mengisi kemerdekaan. Ini zaman kita berhadapan dengan COVID-19. Fokusnya ialah keseimbangan antara menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan dan menyuburkan kembali ekonomi. Dan ini tak boleh dibuat hanya dengan satu pihak. Dia harus pihak-pihak yang lain juga. Di majlis itu, KKMM turut melancarkan buku lambang-lambang kebesaran negara khusus untuk menerangkan simbol-simbol negara termasuk Jata Negara, Jalur Gemilang dan alat-alat kebesaran diraja. Ini turut menjadi fokus minggu depan. Sepanjang minggu ini kita menyaksikan pelbagai cerita politik yang berlaku dalam negara. Apa yang berlaku di parlimen contohnya, apa yang berlaku terhadap parti-parti tertentu dan sebagainya. Banyak kenyataan-kenyataan media yang dapat kita baca dan juga kita tonton di televisyen dan sebagainya. Dan mungkin perkara terkini yang boleh kita bercakap dan juga kita boleh jangkakan adalah berkaitan dengan UMNO yang akan mengemukakan surat jawapan balas kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS pada Isnin ini susulan ketetapan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada 7 Julai lalu menangguhkan pemilihan parti selama 18 bulan sebagai tidak sah. Walaupun tidak memperincikan kandungan surat berkenaan, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam memaklumkan Peguam UMNO berpandangan tiada kekhilafan berlaku
di pihak parti itu. Setiausaha Agung UMNO akan memberi surat jawapan balas kepada Ketua Pengarah ROS pada 9 Ogos 2021. Dan sebenarnya terdahulu, Ketua Pengarah ROS Jasri Kasim dilaporkan berkata keputusan MKT UMNO menangguhkan pemilihan parti selama 18 bulan adalah tidak sah kerana dibuat selepas tempoh pemegang jawatan MKT bagi penggal 2018-2021 tamat pada 30 Jun lalu. Melihat kepada situasi dan mungkin boleh menyukat suhu politik negara minggu depan, kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor, pertama sekali, mungkin selepas kita dan juga perkara yang kita saksikan sepanjang minggu ini, adakah lanjutan kisah-kisah politik suhu kepanasannya akan dibawa sepanjang minggu depan, Doktor? Baik, Ihsan. Saya melihat suhu politik yang melanda negara hari ini akan berterusan dan akan menyebabkan UMNO akan terus bergelut. Ini disebabkan oleh tindakan Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghancurkan kemudi kapal bahtera UMNO sehingga menyebabkan UMNO itu tidak ada arah tuju yang jelas. Bagi saya melihat jika Presiden tidak mampu untuk mengundi bahtera UMNO, apa yang boleh dilakukan selepas ini, saya lihat yang paling cepat boleh lakukan iaitu perlu lakukan satu kudeta terhadap kepimpinan UMNO yang telah menyalahgunakan kepimpinan parti. Dan bahkan kita lihat apabila ada usaha-usaha yang sebenarnya dilihat menentang kepada apa yang ditetapkan oleh Si Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk terus mengekalkan kestabilan politik negara yang kita nikmati hari ini. Dan juga Doktor, kita nak melihat kepada kenyataan ROS yang dinyatakan dan mungkin dalam kalangan kita untuk melihat kepada keadaan dan juga kepastian gerakan UMNO itu bagaimana ketika ini. Boleh Doktor jelaskan apakah yang terjadi selepas ROS mengeluarkan kenyataan berkenaan, hala tuju MKT dan juga bagaimana mungkin perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan MKT ketika ini? Sudah pasti apa yang telah diputuskan oleh MKT selepas tarikh yang dinyatakan oleh ROS itu adalah tidak sah. Ya, sebarang keputusan yang dibuat oleh MKT sebenarnya telah bertentangan dengan apa yang sepatutnya boleh dilakukan oleh mereka. Dan bagi saya, apa saja keputusan yang telah dilaksanakan adalah terbatal. Kerana dalam konteks ini, ROS mempunyai kuasa untuk memantau, mengendalikan dan memastikan bahawa setiap pertubuhan yang didaftarkan secara rasmi di negara ini mengikuti undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dan bagi saya, jika MKT hari ini tidak sah, maka apa yang boleh dilakukan oleh MKT iaitu semuanya mengumumkan bahawa mereka tidak lagi duduk dalam MKT secara rasmi dan perlu ada pengganti sementara sebagai pentadbir UMNO, khususnya daripada kumpulan yang mampu untuk menyelamatkan UMNO yang diteraju oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Diteraju oleh Datuk Ismail Sabri. Ya, Doktor, dengan apa yang berlaku? Pertama adalah berkaitan dengan persoalan mengenai sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO sekarang ini, dan yang kedua adalah berkaitan dengan ROS. Tetapi dalam situasi ini, bagaimana impaknya dan juga kesannya memberi kepada keseluruhan UMNO itu sendiri dan juga kepada parti-parti lain? Saya lihat UMNO masih mempunyai kekuatan ahli Parlimen. Tetapi apabila presidennya memecah belahkan parti dan tidak mempunyai arah tuju yang jelas, saya lihat bahawa UMNO hari ini telah terbahagi kepada dua kumpulan yang besar. Maka kepimpinan presiden hari ini perlu menyatakan dengan jelas bahawa mereka ini berjiwa besar dan menyerahkan kepada kepimpinan baru yang mampu untuk merajut pentadbiran UMNO bagi membawa kemajuan kepada UMNO dan kestabilan politik kepada negara. Dan pada waktu yang sama, ini akan menyebabkan negara terus kembali stabil dan ahli-ahli UMNO akan kembali tenteram. Ya, kita tidak mahu rakyat, ahli-ahli UMNO merasai bahawa keadaan negara berada dalam keadaan kuda kacir kerana mereka sedang bergelut dengan kehidupan yang sukar di luar sana.
Doktor percaya sekiranya apa yang dinyatakan oleh UMNO dalam keadaan dan juga situasi sekarang sekiranya dibenarkan ataupun dibolehkan untuk mengadakan pemilihan parti secara dalam talian, adakah ia akan berlaku dalam masa terdekat, Doktor? Ini perlu dilakukan dengan kadar segera kerana arahan daripada ROS untuk menyelesaikan masalah UMNO dengan kadar yang begitu cepat dan segera. Kalau tidak dilaksanakan dengan kadar segera, saya melihat perpecahan dalam UMNO itu akan semakin luar biasa, dan jika tidak dapat dilaksanakan pemilihan secara online, saya melihat perlu ada satu kumpulan yang mengambil alih sementara UMNO, sama ada secara perundangan ataupun apa yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh ROS. Dan juga Doktor, sekiranya berlaku penangguhan dalam tempoh 8 bulan ke depan ini, adakah ia memberi satu titik tolak yang lebih baik kepada UMNO selepas ini? Saya tidak nampak sedemikian, kerana lebih lama lagi pemilihan ini ditangguhkan, ini akan menyebabkan perpecahan yang semakin besar dalam UMNO, dan keyakinan rakyat serta orang Melayu itu akan semakin terhakis terhadap kepimpinan parti sedia ada hari ini. Dan juga Doktor, akhir sekali mungkin secara ringkas, bagaimana Doktor melihat kepada keadaan dan juga politik semasa ini mungkin merencat dan juga menjejaskan sedikit pelan pemulihan negara ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19? Ahli-ahli politik perlu berjiwa besar. Pemimpin-pemimpin negara perlu duduk semeja berbincang kerana rakyat semakin susah sukar. Maka yang boleh dilakukan dengan kadar segera, ya kita menstabilkan semula politik negara, kita letakkan pertelingkahan politik itu di sebelah sementara waktu kerana rakyat memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak untuk mereka meneruskan hidup. Jika terus kemelut politik hari ini, saya khawatir rakyat akan menjauhkan diri daripada politik negara menjelang PIU 15. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM. Itu saja waktu yang kita ada waktu ini. Ini pastinya perkara yang mungkin kita lihat dan juga kita jangkakan sepanjang minggu hadapan. Dalam Fokus minggu depan, saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.